Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulhafizi Mifmarki Muhammad. Nombor bateri 1213534. Ingin membentangkan tajuk tugasan surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 210 pada muka surat 31 hingga 32. Pada ayat 201 di mana wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Pada perkataan wa minhum di mana perkataan nun dengan ha, yang mana hukum tajwidnya izhar halki. Cara bacaannya menjelaskan sebutan nun sukun tanpa dengung bertemu huruf ha. Kemudian wa minhum may, di mana mim bertemu dengan mim, di mana hukum tajwidnya adalah idgham mislain. Cara bacaannya memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang kedua yang berbaris beserta dengung. Kemudian may yakul, di mana hukum tajwidnya nun bertemu dengan ya ialah idgham ma'al hunnah. Apabila idgham ma'al hunnah, cara bacaannya adalah memasukkan huruf nun ke dalam huruf ya beserta dengung dua harakat. Kemudian kita lihat pada yaqulu yang berhighlight merah, yaqulu atina wa qina azab, di mana hukum tajwidnya adalah mat tabi'i atau mat asli, di mana apabila huruf mat bertemu dengan huruf alif, waw dan ya, di mana kadar bacaannya panjang dua harakat. Kemudian kita tengok Rabbana atina, di mana hukum tajwidnya adalah mad jaiz mufasil. Apabila mad jaiz mufasil bertemu dengan mad yang bertemu dengan hamzah pada bukan satu kalimah, di mana kadar bacaannya adalah 4 atau 5 harakat. Kemudian pada perkataan atina dengan al-akhirah, di mana hukum tajwidnya adalah mad badal apabila hamzah bertemu dengan alif yang kedua dan kadar bacaannya adalah panjang dua harakat. Kemudian fid dunya, di mana alif lam syamsiah, di mana perlu dibaca jelas pada huruf alif lam syamsiah. Kemudian hasanatan wa fi dengan hasanatan wa qina, di mana hukum tajwidnya adalah idgham mal hunnah. Cara bacaannya memasukkan huruf tanwin kepada huruf yang kedua iaitu waw, dibaca dengung beserta dua harakat. Pada ayat 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Pada perkataan ulaika, di mana hukum tajwidnya mak wajib muntasil, di mana berlakunya mad, huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kalimah dan dibacanya pada kadar 4 atau 5 harakat. Kemudian lahum nasib, di mana mim bertemu nun, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi dan cara bacaannya adalah dibaca dengan jelas tanpa dengung. Kemudian pada perkataan yang berhighlight merah, di mana hukumnya adalah mad tabi'i, di mana huruf mad bertemu dengan huruf ya, waw dan ya, dan cara bacaannya adalah panjang dua harakat. Kemudian nasibum mima, di mana hukum tajwidnya adalah idgham ma'al hunnah dan cara bacaannya memasukkan huruf tanwin di dalam mim beserta dengung dua harakat. Kemudian
Sari'ul hisab, di mana hisabah, bah itu merupakan huruf qalqalah. Apabila dia berhenti pada akhir kalimah, jadinya lantunannya sedikit tebal. Pada ayat 203, pada perkataan wazkuru fi taqah ma'dudat, merupakan mad tabi'i, perlu dibaca 2 harakat. Manakala fi ay falais wa'lamu annakum, merupakan mad jari mufassal, perlu dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Ayyamin ma'dudat, merupakan idgham al-qunna, perlulah dibaca dengung 2 harakat. Dan ma'dudat ma'arif sukun, perlulah dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Faman ta'ajj Waman ta'akhir, merupakan hukum tajwid if'aki, perlu dibaca dengan dengung 2 harakat. Manakala alai merupakan mad lin, perlulah dibaca dengan panjang 2 harakat. Pada ayat 204, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa allatul hisab. Pada perkataan an-nas, al-hayati, ala, ba, fi, yang berhighlight merah ini merupakan hukum tajwid mad tabi'i, di mana huruf mad bertemu dengan huruf alif, waw dan ya, dan kadar bacaannya perlu panjang 2 harakat. Kemudian may yu'jibu, di mana nun sukun bertemu dengan ya, di mana hukum tajwidnya idgham al-qunna, di mana huruf nun sukun dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, huruf ya, dibaca berdengung 2 harakat. Kemudian qauluhu merupakan mad silah qasirah, di mana ha dhamir bertemu dan selain huruf hamzah qata'. Cara bacaannya adalah panjang 2 harakat. Sama seperti qalbihi. Kemudian perkataan al-khisam merupakan hukum tajwid ma'arif disukun, dan cara bacaannya panjang adalah boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Pada ayat seterusnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasr wallahu la yuhibbul fasad. Pada perkataan yang berhighlight merah, wa idza tawalla sa'a fiha la, di mana hukum tajwidnya adalah semua mad asli atau mad tabi'i, di mana kadar bacaannya adalah 2 harakat apabila huruf mad bertemu dengan alif, waw dan ya. Kemudian al-fasad merupakan mad arif disukun, yang mana mad yang berlaku apabila huruf mad bertemu dengan sukun yang mendatang kerana diwakafkan pada akhir kalimat, dan boleh dibaca panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Kemudian fasad dal merupakan qalqalah, dan apabila dia berakhir pada akhir kalimah, maka terjadilah qalqalah kubra, di mana lantunannya sedikit tebal. Pada ayat 206, wa idza qila lahu ittaqillaha khazathul 'izzatu bi'ithmi fasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Pada perkataan wa idza qila, di mana
hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, boleh dibaca panjang 2 harakat, di mana huruf mad bertemu dengan huruf alif dan huruf ya. Kemudian perkataan fa'asbuhu, di mana hukum tajwidnya adalah mad silah qasirah, di mana ha dhamir bertemu dengan selain huruf hamzah qata. Kadar bacaannya adalah 2 harakat. Kemudian al-mihad, di mana hukum tajwidnya adalah mad arif disukun. Mad yang berlaku apabila huruf mad bertemu dengan sukun yang menantang kerana diwakafkan pada akhir kalimah. Dan pada last sekali mihad, dal. Dal itu merupakan huruf qalqalah. Apabila dia pada akhir kalimah, ia merupakan qalqalah kubra dan cara bacaannya perlulah lantunan yang kuat sedikit. Pada ayat 207, wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Pada perkataan man yashtari, di mana nun bertemu dengan ya merupakan hukum tajwid idgham al-hunnah, di mana memasukkan huruf nun sukun itu ke dalam huruf yang kedua iaitu ya berserta dengung 2 harakat. Yashtari dengan rauf merupakan hukum tajwid mad tabi'i, boleh dibaca 2 harakat apabila bertemu huruf mad alif waw ya. Kemudian ibtigha merupakan hukum tajwid mad wajib muttasil apabila huruf mad asli bertemu dengan hamzah pada satu kalimah dan kadar bacaannya adalah 4 atau 5 harakat. Raufum bil ibad, di mana tanwin bertemu dengan ba. Hukum bacaannya, hukum tajwidnya adalah iklab, di mana boleh kena membaca dengung 2 harakat. Bil ibad, ma'arif disukun, di mana perlu membaca 2, 4 atau 5 harakat. Dan ibad dal pada akhir kalimah qalqalah kubra, di mana dal merupakan huruf qalqalah. Apabila pada akhir kalimah dia perlulah dibaca dengan lantunan yang tebal. Pada ayat 208, ya ayyuha, di mana hukum tajwid ni adalah mad jaim mufasil, perlulah dibaca 4 atau 5 harakat. Dan di mana pada ayat yang berhighlight merah merupakan mad asli, perlu dibaca 2 harakat. Kemudian amanu merupakan mad badal, perlulah dibaca dengan 2 harakat. Kaffatan merupakan mad lazim musaqqal kalimi, perlulah dibaca panjang 6 harakat. Asyaitan ma'arif sukun, boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Innahu merupakan mad silah qasirah, perlulah dibaca 2 harakat. Lakum adu, mim mati bertemu ain merupakan izhar syafawi, perlulah dibaca dengan jelas. Aduwwum mubin, tanwin bertemu dengan mim merupakan idgham al-hunnah, perlulah dengung 2 harakat. Mubin ma'arif sukun, perlu dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Pada ayat 209, hukum tajwid pada fa'in zaltum. Fa'in zalaltum, di mana nun sukun bertemu dengan zal, di mana hukum tajwidnya adalah hifa hakiki. Kadar bacaannya perlu dengung 2 harakat. Zalaltum min ba'di ma ja'atkum, di mana mim bertemu mim merupakan idgham mislain, perlu dibaca dengung 2 harakat. Min ba'di iklab, di mana ditukarkan sebutan nun sukun itu kepada mim secara dengung dengan kadar 2 harakat. Dan perkataan ma bayyina Allah Aziz merupakan mad tabi'i, di mana kadar bacaannya 2 harakat.
Ja'atkum, di mana di sini merupakan mad wajib muttasil, perlu dibaca keadaan harakat 4 atau 5 harakat. Fa'lamu, merupakan fa'lamu anna, di mana hukum tajwidnya alamat ja'il mufasil. Kadar bacaannya 4 atau 5 harakat kerana huruf mad asli bertemu dengan hamzah pada bukan satu kalimah. Azizun Hakim, di mana tanwin bertemu dengan huruf ha, di mana hukum tajwidnya adalah izhar halki, perlu dibaca dengan jelas tanpa dengung. Hakim, hukum tajwidnya adalah ma'arif sukun, kadar bacaannya adalah 2, 4 atau 6 harakat. Pada ayat yang terakhir 210, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Pada perkataan yanzurun, Allah fi al-ghamam dan Allah merupakan hukum tajwid mad tabi'i, perlu dibaca 2 harakat. Kemudian illa ai merupakan hukum tajwid mad jaiz mufasil kerana huruf mad bertemu dengan huruf hamzah pada bukan satu kalimah. Kadar bacaannya adalah 4 atau 5 harakat. Kemudian ayatiya dengan minat zulalim min. Ayatiya nun sukun bertemu dengan ya, di mana hukum bacaannya adalah idgham ma'hunna, dan di mana nun sukun perlulah dimasukkan kepada huruf idgham, iaitu ya, dengan dengung pada kadar 2 harakat, di mana zululim min, tanwin perlulah dimasuk kepada huruf mim beserta dengung pada kadar 2 harakat. Kemudian wal malaika, di mana hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil, di mana huruf mad asli bertemu dengan hamzah pada satu kalimah dan kadar bacaannya ada 4 atau 5 harakat. Yang terakhir al-umur merupakan mad arid sukun, di mana mad yang berlaku apabila huruf mad bertemu dengan sukun yang mendatang kerana diwakafkan pada akhir kalimah, di mana kadar bacaannya adalah 2, 4 atau 6 harakat kadar bacaannya.